Salam sejahtera. Ini dipaparkan kepada Anda selepas huru-hara dalam pemilihan PKR semalam. Dikabarkan pula berita baik daripada Anwar Ibrahim kepada rakyat Malaysia. Hala tuju Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam dekad mendatang berpusat kepada beberapa teras utama yang beliau sering tekankan dalam ucapan dan dasar-dasar kerajaan perpaduan. Inilah berita baik yang dibuat oleh Anwar Ibrahim, hala tuju utama yang dijangka menjadi fokus utama dalam kerajaan sekarang. Yang pertama ialah ekonomi badani. Perdana Menteri ke-10 menekankan pembangunan ekonomi, berteraskan keadilan sosial dan keterangkuman. Ekonomi madani adalah rangka dasar ekonomi baharu yang memberi tumpuan kepada pertumbuhan mampan dan berteraskan nilai. Selain daripada itu, ianya juga mengurangkan jurang pendapatan antara kaum dan wilayah, serta mengangkat peranan perusahaan kecil dan sederhana ke PKS dan menarik pelaburan asing yang berkualiti. Baru saja menjadi Perdana Menteri 2 tahun setengah, Anwar Ibrahim telah memecahkan pelbagai rekod yang ada di Malaysia, terutamanya dalam pelaburan asing. Dan beliau juga telah berjaya mengurangkan jurang pendapatan antara kaum dan wilayah, serta membantu meningkatkan peranan perusahaan kecil dan sederhana. Tinggalkan komen anda bagi mereka yang ada masalah kencing manis, gout dan tinggi darah. Saya kongsikan kepada anda dalam video ini produk yang terbaik. Tekan butang produk yang ada dalam video ini. Sudah ramai beribu-ribu orang menggunakan produk ini. Mereka kata mujarab untuk penyakit kencing manis dan gout tinggi darah. Beli cepat kerana harganya sekarang murah tetapi stoknya terhad. Siapa lambat, dia kerugian. Baiklah, kita teruskan ulasan ini. Yang kedua, Anwar Ibrahim juga adalah Perdana Menteri yang amat kuat berperang dalam pembenterasan rasuah dan memperbaiki takbir urus negara. Tidak ada Perdana Menteri sebelum ini yang sehebat seperti Anwar Ibrahim dalam pembenterasan rasuah. Kita lihat saya sekarang yang dibongkar, yang ditangkap, yang didakwa, yang disumbat dalam penjara. Bukannya orang-orang biasa, tetapi daripada jerung-jerung besar, daripada orang-orang besar, datu-datu, bahkan Tan Sri, pengarah, CEO, macam-macam lagi. Boleh kata ikan-ikan jerung yang besar ditangkap dan juga disiasat. Berbanding dulu, hanya ikan-ikan bilis yang berani diusik. Anwar Ibrahim dalam kenyataan terkini, beliau mengatakan mengapa beliau teruskan kontrak untuk Azam Baki, kerana tiada yang seberani seperti Azam Baki. Hanya Azam Baki yang berani, mempunyai keberanian yang kuat untuk membongkar isu-isu dan kes-kes besar yang berprofil tinggi. Negara Malaysia memerlukan kepimpinan berani seperti itu. Biasalah, bak kata Azam Baki, orang tidak suka dia sebab dia bekerja keras untuk memerangi rasuah. Hanya orang yang suka rasuah yang tidak suka SPRM. Bagi mereka yang suka SPRM, mereka akan memerangi rasuah habis-habisan. Jadi itu sebabnya Anwar Ibrahim dalam rangka hala tujunya adalah membenteras rasuah. Perdana Menteri ke-10 sangat vokal tentang reformasi institusi dan pembersihan pentadbiran daripada amalan rasuah. Fokus ini termasuk pengukuhan SPRM dan institusi kehakiman, ketelusan dalam perolehan kerajaan, pemerkasaan parlimen sebagai badan semak dan imbang. Ketiga, reformasi institusi. Dalam dekad mendatang, beliau dijangka terus memperkukuh kebebasan badan kehakiman, peranan parlimen, reformasi pendidikan dan pentadbiran awam. Perdana Menteri ke-10 juga berpegang pada prinsip keadilan sosial untuk semua kaum dengan pendekatan inklusif terhadap isu kemiskinan tanpa mengira kaum, pembangunan seimbang antara bandar dan luar bandar, memperkukuh perpaduan nasional. Dan yang kelima, pendidikan dan modal insan. Peningkatan mutu pendidikan TVET dan penekanan kepada pembangunan insan
akan terus menjadi keutamaan untuk melahirkan tenaga kerja berdaya saing. Keenam, yang terakhir, kelestarian dan peranan peralihan hijau. Perdana Menteri ke-10 juga menyatakan komitmen terhadap kelestarian alam sekitar, ekonomi hijau dan peralihan tenaga bersih sebagai agenda penting masa hadapan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Saudara, dalam pada itu, hasrat dan tujuan Anwar Ibrahim juga dalam perjuangan PMX kepada rakyat Malaysia boleh dirumuskan dalam beberapa perkara utama berikut. Pertama, membela rakyat Marhain. Anwar Ibrahim membawa suara rakyat ke arus perdana pentadbiran. Beliau seringkali menyantuni golongan B40 dan M40 serta rakyat miskin tanpa mengira kaum. Fokus kepada kos sara hidup, harga barang, pendidikan dan perumahan mampu milik. Kedua, menegakkan keadilan dan kebenaran. Ketiga, PMX membawa agenda reformasi sejak 1998, menolak penyalahgunaan kuasa, rasuah dan penindasan, berjuang untuk sistem kehakiman yang bebas dan pentadbiran yang adil serta telus, menekankan keadilan dan kebenaran. Perdana Menteri ke-10 membawa agenda reformasi sejak 1998 dengan menolak penyalahgunaan kuasa, rasuah dan penindasan, juga berjuang untuk sistem kehakiman yang bebas dan pentadbiran yang adil serta telus. Ketiga, membangun negara madani. Gagasan Malaysia Madani sebagai asas kepimpinan, nilai insan, keadilan, kesederhanaan dan hormat antara kaum dan agama. Mahu membina negara yang progresif dan berteraskan nilai moral serta spiritual. Yang keempat, ekonomi yang saksama dan lestari. Mahu ekonomi negara tumbuh, tetapi dengan agihan yang adil. Tidak hanya mengutamakan angka pertumbuhan, tetapi juga kualiti hidup rakyat. Kelima, memperjuangkan pendidikan dan peluang yang adil. Anwar Ibrahim mahu berjuang fokus kepada rakyat untuk pendidikan menjadi jalan keluar daripada kemiskinan. Fokus kepada pembaharuan sistem pendidikan dan pelaburan dalam TVET serta digitalisasi. Dan yang terakhir, yang keenam, memperkasakan institusi demokrasi, yaitu dengan menolak politik lama yang berasaskan kronisme dan nepotisme, menjunjung demokrasi, kebebasan media, dan kuasa parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemenangan Nurul Izzah membawa perkara yang pelbagai. Banyak komen daripada netizen. Tapi kali ini kita tampilkan kelainan. Ini disenaraikan beberapa sebab mengapa Nurul Izzah menang dalam pemilihan PKR semalam dan mengapa beliau mampu mengalahkan atau telah mengalahkan Rafizi Ramli. Dalam kaji NEP, beliau kata berikut ialah beberapa sebab positif mengapa Nurul Izzah Anwar wajar bertanding jawatan timbalan Presiden PKR serta wawasan dan hala tuju perjuangannya. Jadi disenaraikan lebih kurang dalam 15,000 sebab mengapa Nurul Izzah wajib bertanding timbalan Presiden PKR dan menang. Tapi daripada 15,000 sebab itu, saya senaraikan pendek kepada anda. Mengapa Nurul Izzah menang bertanding timbalan Presiden PKR? Ini karena yang pertama, beliau ialah simbol pembaharuan dan generasi muda. Nurul Izzah mewakili generasi muda yang progresif dan berwawasan. Kehadirannya memberi nafas baharu kepada PKR, menarik minat golongan muda untuk aktif dalam politik dan reformasi. Sudah tentu ini menjadi pilihan utama. Kita sudah boring dengan pimpinan daripada ahli-ahli politik yang rata-ratanya sudah tua. Apabila sudah tua, bila orang muda bercakap, mereka kebanyakannya akan melenting dan kadang-kadang mengejek anak-anak muda.
Masih ingat lagi ketika Syed Saddiq Syed Abdurrahman diejek, diperlekeh, dihina di Dewan Rakyat dalam perbahasan. Dianggap anak muda yang hingusan, sedangkan belum tentu lagi orang tua itu mampu melakukan yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, kedua, pengalaman politik yang konsisten Nurul Izzah pernah menjadi naib presiden PKR, ahli parlimen dan memainkan peranan dalam pelbagai isu nasional. Dari reformasi institusi ke kebajikan rakyat, pengalaman ini menjadikan Nurul Izzah calon yang berwibawa dan matang. Bukanlah kita mempersoalkan kehebatan Rafizi Ramli. Rafizi Ramli juga seimbang seperti Nurul Izzah. Tetapi Nurul Izzah mempunyai kecekapan mungkin melebihi Rafizi Ramli. Ketiga, imej yang bersih dan integriti tinggi. Nurul Izzah dikenali dengan imej yang bersih, bebas dari skandal, dan lantang menentang korupsi. Ini menjadikannya tokoh yang dipercayai dalam memperjuangkan agenda reformasi dan ketelusan. Memang benar, Nurul Izzah bersih, integriti tinggi. Beliau tidak pernah dikaitkan dengan mana-mana perkara seperti skandal, tidak pernah dikaitkan dengan korupsi, tidak pernah didakwa, tidak pernah masuk penjara. Saudara-saudara sekalian, jadi ini menjadikan Nurul Izzah sebagai contoh tokoh politik yang amat luar biasa. Yang keempat, penyatuan parti. Ini pun adalah sebab mengapa Nurul Izzah Anwar menang dan patut bertanding. Dalam suasana PKR yang kadangkala berpecah, Nurul Izzah boleh menjadi jambatan penyatuan antara kem lama dan baharu, antara reformis dan profesional. Wawasan Nurul Izzah, Reformasi 2.0, memperkasa sistem demokrasi, institusi kehakiman dan memperkukuh ketelusan dalam pentadbiran. Pendidikan dan kesaksamaan sosial, beliau memberi tumpuan besar kepada isu pendidikan berkualiti untuk semua serta keadilan sosial. Dari sudut ekonomi rakyat pula, Nurul Izzah memperjuangkan ekonomi yang adil dan saksama, mengangkat golongan B40 dan pekerja. Hal tuju perjuangannya pula ialah reformasi berterusan, meneruskan legasi reformasi PKR dengan pendekatan baharu yang lebih inklusif dan praktikal. Kedua, pemerkasaan wanita dan belia, menjadikan suara wanita dan belia lebih dominan dalam struktur parti dan dasar negara. Ketiga, pembangunan holistik, gabungan pembangunan fizikal dan nilai menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan keadilan sosial dan etika. Jadi, saudara-saudara sekalian, itu adalah kerangka mengapa Nurul Izzah menang dalam pemilihan PKR semalam. Sekian, kita jumpa lagi. Bye-bye.